Sibu. Tuan Yang Di-Pertua, sebenarnya ini merupakan soalan kedua yang saya menanya kepada Kementerian Pendidikan. Dalam answer yang didapati daripada Kementerian Pendidikan pada waktu yang pertama kali, Kementerian Pendidikan menyatakan tidak ada apa-apa kesalahan dalam buku teks tingkatan buku teks pelajaran sejarah SJKC. Jadi adakah ini menunjukkan bahawa dalam answer yang dikasih dalam penanyakan kali yang pertama itu adalah untuk mengelirukan Dewan ini. Selain itu, satu lagi soalan yang saya mau tanya ialah, mengapa dalam buku teks sejarah pada tahun untuk tahun 4 langsung tidak menyentuhkan tentang sejarah pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Seolah-olah ini menunjukkan bahawa sejarah Malaysia adalah terdiri daripada Kesultanan Melayu, penjajahan British, penjajahan Jepun dan kemerdekaan Malaya itu saja. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 langsung tidak disentuhi. Dalam buku teks sejarah SJKC tahun 5 juga hanya satu frasa saja yang menyebut tentang penubuhan Malaysia, yang hanya menyatakan bahawa bahasa Malaysia juga digunakan sebagai bahasa kebangsaan selepas penubuhan Malaysia. Satu frasa macam ini saja. Jadi saya amat kecewa dengan apa yang diaturkan dalam isi kandungan sejarah SJKC kita ini. Memang ini jelas bukan saja dari segi infrastruktur Sabah Sarawak diabaikan, dan juga dari segi pendidikan sejarah Sabah dan Sarawak juga diabaikan, dianaktirikan. Jadi saya di sini mau menyuruh kerajaan supaya bidang pendidikan ini diotonomikan kepada Sabah dan Sarawak, supaya kami sendiri boleh mengaturkan kursus-kursus pendidikan kami sendiri. Jadi supaya identiti Sarawak dan Sabah tidak diabaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Sibu. Saya telah menyatakan sebentar tadi di antara 6 orang ahli yang menduduki panel rujuk ni, pakar rujuk ni, seorang wakil daripada Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Malaysia Sarawak. Mungkin Yang Berhormat tidak dengar dengan jelas. Tak ada isu langsung dalam isu anak tiri. Itu pendapat peribadi Yang Berhormat, ya. Yang Berhormat, Yang Berhormat saya berucap, Yang Berhormat duduk. Bila Yang Berhormat ucap, saya duduk tadi kan. Yang Berhormat saya berucap, Yang Berhormat duduk. Undang-undang Dewan. Faham? Bila Yang Berhormat ucap sebentar tadi, saya berdiri, saya duduk. Yang Berhormat, floor saya. Yang Berhormat, floor saya. Floor saya. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Sungai Petani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kesabaran di sana. Tak ada. Kesabaran di sana, bukan di sini. Tengok. Ini floor saya. Bukan. Menteri, peraturan mesyuarat. ini jawapan ketua. Sila Jawapan duduk. yang pertama, Yang Berhormat, Menteri sila cakap duduk. tidak Tan ada Sri Yang kesalahan Di-Pertua, langsung. Tan Sri Yang Tapi Di-Pertua, jawapan sekarang ini floor saya ada nak jawab kesalahan. soalan. Diharap Sibu dapat duduk. Menteri duduk dulu, Menteri. Yep. Sibu duduk dulu. Tidak perlu bertengkar, Yang Berhormat. Dan Yang Berhormat Menteri, kalau ada perkara begitu, biar saya yang tegur. Jangan sama sekali adalah Yang Berhormat yang ambil tugas saya. Sila teruskan. Terima kasih Tan Sri. Bukan hasrat saya mengambil tugas yang dipertua Tan Sri. Tan Sri, seperti mana yang saya katakan tadi, itu pandangan peribadi Yang Berhormat Sibu, yang mana kita di sini tidak bersetuju sama sekali.
Untuk maklumat yang berhormat, kita tertakluk kepada akta pendidikan yang sedia ada dan kita merujuk kepada akta pendidikan setiap masa apabila kita mengimplementasikan. Dalam buku teks sejarah, sekiranya maklumat-maklumat tersebut tidak ada pada satu tahap, contohnya pada tahun 4, mungkin pada tahun 5 atau tahun 6, ia akan dikemukakan sebagai satu fakta yang penting. Jangan khawatir, sejarah-sejarah ini tidak akan dihilangkan sama sekali. Untuk maklumat ahli yang berhormat dan juga ahli-ahli yang berhormat yang lain yang hadir dalam Dewan yang mulia ini, untuk mengatasi masalah ini, pihak Kementerian Pendidikan telah pun mengadakan makmal sejarah daripada 6 hingga 8 hari bulan Mei 2015, yang mana kita telah mendapat kehadiran 40 panel yang mana menjadi guru-guru perujuk, guru-guru cemerlang dalam mata pelajaran sejarah. Mereka telah mengambil bahagian dalam satu makmal untuk merujuk, menyemak kembali semua buku-buku bacaan, buku teks sejarah, bukan sahaja untuk sekolah rendah tetapi untuk sekolah menengah juga. Dan kajian ini telah pun dibentangkan kepada pakar rujuk yang kita beritahu sebentar tadi, dan mereka akan kemukakan satu lagi pendapat dan juga buku-buku teks ini akan diubah suai semula pada tahun yang akan datang. Untuk kerja-kerja buku yang kita telah sebentar yang tadi yang dinyatakan untuk tahun 5, yang berhormat, apabila kita telah merujuk balik dan semua ini telah dibetulkan, memandangkan buku ini baru dikeluarkan pada tahun ini pada bulan Januari, maka pada tahun depan buku ini yang mana-mana ada kesilapan akan dibetulkan. Maka pada tahun depan Januari buku-buku ini akan diberikan balik kepada pelajar-pelajar dengan pembentulan-pembentulan yang telah dikenal pasti oleh panel pakar rujuk ini. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Tan Sri Ketua. Sila. Terima kasih Yang Tan Sri. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan kehadiran Jawatankuasa Puteri UMNO bahagian Jerantut ke Dewan ini. Yang Berhormat Menteri, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan gejala buli yang berlaku di kebanyakan asrama sekolah kita. Justru itu saya ingin bertanya kepada kerajaan, adakah kerajaan berhasrat untuk merombak semula sistem hukuman rotan yang satu ketika dulu dibenarkan dalam sekolah-sekolah, kemudian diberhentikan? Dan adakah kerajaan berhasrat untuk menjalankan semula hukuman merotan bagi pelajar-pelajar dalam kes masalah gejala sosial yang berlaku di sekolah akhir-akhir ini? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Walaupun seluruhnya sedikit lagi daripada soalan asal, tetapi kerana ini merupakan satu isu yang dibangkitkan sering oleh Yang Berhormat dan juga sahabat-sahabat di luar sana. Untuk maklumat Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia memang memandang serius dan memantau masalah disiplin murid-murid bagi menangani masalah sosial di sekolah seperti gejala buli. Bagi cadangan rombakan sistem hukuman rotan kepada murid pula, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjalankan dialog polisi dan libat urus hukuman rotan di 6 zon di seluruh negara mulai bulan Mac hingga Mei 2015. Dialog ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan daripada pihak berkepentingan berhubungan pelaksanaan hukuman rotan di sekolah. Semua pandangan dan cadangan semasa dialog ini akan diambil kira dalam penyediaan draft akhir peraturan pendidikan disiplin murid 2015. Sekian, terima kasih Tan Sri.